Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam rancangan live dakwah BPK Malaysia yang mana pada pagi ini kita nak membincangkan satu isu lain. Semalam saya dah bincangkan tentang pernikahan PKP. Dan masih lagi dalam ruang lingkup PKP pada pagi ini, kita nak bincangkan tentang pengambilan vaksin. Jadi pada pagi ini kita nak bincangkan kenapa kita perlu mengambil vaksin, dan bersama dengan saya pada pagi ini seorang panel yang merupakan sukarelawan COVID-19 yang ada membantu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberikan input dan juga membantu kepada golongan-golongan rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Apa khabar? Selamat datang diucapkan kepada saudara Muhammad Hadian. Terima kasih Tuan Asfar kerana memberi peluang saya. Alhamdulillah, nampaknya isu pandemik ni masih lagi di dalam situasi yang membimbangkan. Jadi sama-sama insya-Allah kita tengok apa yang boleh kita sembangkan pagi ni. Saya pun tak adalah pengalaman banyak sangat, cuma mungkin dapat berkongsi sedikit dengan sahabat-sahabat di luar sana, tuan-tuan, perempuan. Itu saja. Okey, saudara Hadian yang merupakan pengarah strategik dan juga korporat dakwah BPK Malaysia, dan sekarang ni juga full time berkhidmat untuk satu badan bukan kerajaan. Berkhidmat di NGO mana tu? Alhamdulillah saya berkhidmat di dakwah Backpackers Malaysia. Dan sekarang masih lagi bersama dengan dakwah Backpackers Malaysia. Kami dalam masa yang sama, dakwah Backpackers Malaysia ni dia alhamdulillah dia telah menghantar beberapa orang untuk join mana-mana sukarelawan yang memerlukan bantuan. Seperti yang kita tahu, barisan frontliner kita memerlukan sangat-sangat bantuan tenaga muda di dalam pengurusan COVID-19 di bahagian CSC COVID Assessment Center, dan juga kita tahu di PPV juga memerlukan tenaga-tenaga muda iaitu untuk melancarkan segala perjalanan. Okey, itu sedikit lah maksudnya sukarelawan, sebagai seorang sukarelawan apa yang Hadian lakukan. Okey, kita teruskan kepada perbincangan kita pada pagi ini. Secara santai je sebenarnya, bukannya kita nak nak menentukan satu keputusan dan sebagainya. Kita sekadar lebih kepada share pengalaman sebagai seorang sukarelawan. Okey, mungkin ramai lagi yang tak tahu berkenaan dengan vaksin. Apa dia vaksin, apa dia ubat, mungkin ada yang rasa benda tu sama je. Okey, boleh tak saudara Hadian tolong terangkan sedikit apa yang dikatakan vaksin dan apa fungsi vaksin itu? Sebenarnya kalau kita tengok vaksin ni adalah salah satu usaha kerajaan dalam negara kita untuk memastikan pandemik 19 ni mendapat solution, mana pandemik 19 ni supaya berkuranglah sedikit demi sedikit. Dan kita tahu vaksin ni saya mengaku saya tak berapa mahir dalam vaksin ni, tapi apa itu vaksin ni, kita tahu yang vaksin yang diberitahu di dalam kepada masyarakat, ya vaksin ni adalah kuman virus juga, virus yang dah dimatikan, bukan virus yang aktif, virus yang dah dimatikan dan disuntik ke dalam badan kita bina antibody sendiri.
Dan alhamdulillah kerajaan telah kerajaan telah berusaha untuk mendapatkan vaksin kepada rakyat Malaysia, dan usaha vaksin ini kita tengok kerajaan ni mereka cuba untuk mendapat immunity kelompok seramai 80% penduduk di Malaysia ini sudah mendapat vaksin. Dan itu kita tahulah bahawa vaksin ni sebenarnya sangat penting supaya penduduk dekat Malaysia ni di immunity supaya vaksin supaya COVID-19 ni dia tak tersebar dengan lebih agresif. Okey, maksudnya COVID-19 vaksin tu adalah satu kajian yang didapati, makna virus tu apabila berlakunya satu wabak tu, dia kena ambil balik virus tu, kemudian dilemahkan dan kemudian dimatikan, kemudian dijadikan semula sebagai vaksin untuk melawan balik virus yang sedang melanda. Betul ya? Macam tu lebih kurang maksud dia. Ya, lebih kurang begitu. Dan ada campuran-campuran dia lagi lah, tak semestinya kuman tu sendiri atau virus tu kan. Okey. Jadi secara dasarnya kita boleh faham yang mana vaksin ni dia bukanlah sejenis ubat ataupun apa nama lain tu, dadah ke dan sebagainya. Dia memang hasil daripada kuman tu sendiri. Ya, betul. Ya, okey. Baik, itu soalan yang pertama. Terima kasih kepada Hadian atas penerangan yang mungkin kita boleh jawab sebagai kita seorang sukarelawan lah. Maksudnya benda tu kita boleh jawab secara umum saja. Kemudian vaksin ni juga dia, kita tahulah dekat Malaysia ni ada majlis fatwa yang menerangkan tentang vaksin. Dia mengatakan harus. Jadi macam mana boleh tak Hadian beri pandangan sedikit, ulama-ulama ni mengatakan bahawa yang vaksin ni adalah harus. Macam mana kita boleh mengatakan satu virus tu dikatakan harus untuk dimasukkan ke dalam badan manusia? Sebenarnya perkara ni dah dibincangkan, fatwa bahkan ulama bukan di Malaysia saja, bahkan satu dunia telah membincangkan isu vaksin ni, dan Majlis Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menetapkannya harus dan wajib bagi golongan yang terlibat. Tetapi jatuh hukum harus bagi satu dunia sesiapa yang untuk mengambil vaksin. Alhamdulillah kita tengok penyelesaian dari sudut keyakinan kepada penduduk Malaysia ni, kita tahu majoriti adalah orang Islam dan mereka perlukan nasihat dan bimbingan, dan alhamdulillah mufti dan kerajaan berusaha untuk meyakinkan kepada penduduk Malaysia bahawa vaksin ni, kadang-kadang kita dapat juga dakwah yang untuk orang kata dakwah luar yang mengatakan vaksin ni haram. Sebenarnya vaksin ni tak haram pun. Sebab apa? Fatwa sendiri dah keluarkan bahawa hukum mengambil vaksin adalah harus. Jadi jangan kita risau, jangan kita takut berkenaan vaksin. Saya mengharapkan dakwah luar ni kita berusaha sama-sama untuk menghentikan. Kadang-kadang ada yang cakap vaksin ni ada orang letak chip lah. Lepas tu ada DNA babi lah. Kemudian dia sendiri yang mengeluarkan fatwa hukum tu. Itu yang sangat kita risaukan sekarang ni. Sedangkan fatwa kebangsaan, Majlis Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sendiri dah menetapkan harus dan wajib bagi golongan yang terlibat. Jadi tak perlu risau
Dan jangan rasa gusar untuk mengambil vaksin, dan kita kena dapatkan sendiri, dapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, berusaha ikhtiar sama-sama untuk mendapatkan vaksin supaya kita mencapai imuniti kelompok sebelum akhir tahun ini, insyaAllah. Saya yakin bahawa penduduk Malaysia yang sedang berusaha, sedang sama-sama kita membantras dakyah-dakyah luar ni yang mengatakan vaksin ni haram. Astaghfirullahaladzim. Itu sangat jauh Sebab apa? Dia pula yang ambil tugas mufti tu. Itu yang kita risau. Jadi sebenarnya pandangan hukum ni memang kena ambil daripada pihak yang berautoriti lah, seperti mufti dan juga maksudnya Menteri Agama dan sebagainya lah. Ya, betul. Jadi macam mana dakyah ni dia boleh tersebar kepada masyarakat umum, mengatakan bahawa vaksin ni adalah agenda Yahudi. Vaksin ni sebenarnya datangnya pada mana tu? Sebenarnya kalau kita tengok daripada sosial media ni sangat laju. Sangat-sangat laju maklumat yang tak betul sampai. Sebab dari satu, segelintir masyarakat kita, mereka forward terlebih dahulu tanpa mereka tabayun. Tanpa mereka semak sama ada benda ini betul ataupun benda ini salah. Sekarang ni, apa nasihat saya, tak pasti jangan kongsi. Sebab apa? Benda tu sangat-sangat bahaya. Dan sekiranya satu mesej yang tak pasti disampaikan kepada penduduk, rakyat Malaysia, bayangkan maklumat yang salah sampai kepada orang yang tak tahu apa-apa dan mereka percaya apa yang disampaikan tu. Kita sebenarnya dah memberikan satu maklumat, mesej yang salah, dan dia memberi kesan kepada pemikiran-pemikiran mereka yang di luar sana. So, tak pasti jangan kongsi. Kita risau sebenarnya. Ya, betul. Kalau tak pasti jangan kongsi kan. Memang sebenarnya kalau ada sekadar maklumat ni, bila zaman media sosial ni kan, kita tak tahu, kadang-kadang keliru. Maklumat terlampau banyak yang datang dan bercanggah antara satu sama lain sehingga menyebabkan kita merasakan berita-berita palsu ni jadi satu berita yang benar. Okeylah. Pastikan kita ni kalau nak dapat maklumat tu dapat daripada golongan-golongan ataupun mereka yang berautoriti, maksudnya seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Agama, mufti-mufti. Pastikan golongan-golongan yang sudah diberikan tanggungjawab dan amanah. Supaya apa? Supaya tak adalah penyebaran maklumat-maklumat palsu. Dan kita pun janganlah mudah percaya sewenang-wenangnya. Bagi saya itu yang sepatutnya kita lakukan sekarang. Okey. Itu dah berkenaan dengan pandangan hukum Islam dan juga pandangan orang ramai berkenaan dengan vaksin. Okey. Boleh tak? Okey, sebagai seorang sukarelawan, tentunya saudara dah tahu kenapa sebabnya kita nak mengambil vaksin. Boleh tak ceritakan, selain daripada kita nak mencapai imuniti kelompok, itu satu sebab yang agak general. Boleh tak bagi sebab-sebab yang spesifik lagi? Kenapa kita perlu mengambil vaksin? Kalau kita tahu dari sudut kaedah fiqh Islam sendiri, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bimaslahah. Maksudnya ketetapan pemerintah itu berdasarkan maslahat rakyatnya. Jadi pemerintah kita siapa? Kerajaan sekarang lah. Kerajaan yang sah, yang dilantik oleh Agong. Dan kerajaan sekarang, apa mereka sedang cuba usahakan? Mereka sedang usaha untuk memberikan vaksin kepada rakyat Malaysia supaya COVID-19 ini mempunyai jalan penyelesaiannya. Dan jalan penyelesaian kepada COVID-19 ini adalah vaksin. Kita sama-sama menerima vaksin supaya kita mencapai imuniti kelompok, dan kita lihat
apa yang dikatakan daripada sudut kaedah fiqh ni, maslahat rakyat sekarang adalah kita sedang mengalami pandemik COVID-19 dan kerajaan sedang berusaha untuk mengeluarkan kita semua dan cuba membawa norma baru sebabkan pandemik COVID-19. Kita kena support, berusaha dan sokong apa yang kerajaan lakukan. Baik, itu antara sebab lain lah, bukannya untuk diri kita sahaja. Mungkin kalau kita tahu okey, vaksin ni memang untuk memberi daya ketahanan kepada tubuh badan sendiri. Tapi sebaliknya yang lebih besar lagi, impaknya adalah kepada masyarakat. Sekiranya kita tak ambil vaksin COVID-19 ni, mungkin efeknya akan memberikan kesan buruk kepada masyarakat jugalah. Okay. Ya, betul. Kalau kita tengok sendiri vaksin ni bahkan bukan golongan-golongan dewasa saja, bahkan golongan-golongan warga emas pun diminta untuk mengambil vaksin. Dan jangan risau, mereka sebenarnya di tempat vaksin tu, di kawasan pusat pengambilan vaksin, mereka sudah diberikan guideline dan di sana terdapat juga doktor-doktor yang untuk macam mana kita nak cakap, doktor-doktor yang dekat sana ni pun akan memberi garis panduan supaya mereka yakin untuk ambil vaksin dan mereka juga berhak mendapatkan nasihat di pusat pengambilan vaksin. Jadi jangan risau, insya-Allah kita pun kerajaan ni sekarang sedang berusaha untuk permudahkan segala urusan rakyat supaya di setiap umur sama ada dewasa ataupun warga emas akan mendapatkan vaksin. Okey. Baik, itu pesannya daripada saudara Hadian, mengatakan jangan risau untuk mengambil vaksin. Macam mana pun kita tengok dekat dalam media sosial, ada yang kata ni testimoni daripada pihak-pihak yang telah pun mendapatkan dos pertama, dos kedua. Ada yang kata side effect pada pengambilan vaksin ni menyebabkan badan sakit-sakit, ada berlaku gejala demam, kemudian ada juga yang katakan selepas mengambil vaksin tu tak lama lepas tu ada yang meninggal. Adakah benda-benda ni ada satu benda yang betul ataupun sebaliknya merupakan satu cerita yang dia ada-adakan sahaja? Apa ulasan sebagai seorang sukarelawan? Sebenarnya kalau kita lihat mereka yang mengambil vaksin, ada yang sakit tangan, lenguh tangan. Saya pun sendiri mengalami lah lenguh tangan tu sakit kan. Di tempat yang di injection tu ada mengalami lenguh. Kemudian rasa sengal-sengal sikit. Dan kita tengok demam, apa orang cakap, demam, sakit kepala. Itu sebenarnya kita berada di pusat pengambilan vaksin tu, kita dah berhak tanya. Kita tanya apakah side effect apabila kita ambil vaksin, dan doktor sendiri akan memberikan dan akan memaklumkan kepada kita bahawa side effect yang akan dialami oleh kita sekian. Dan jangan risau, itu semua perkara normal dan perkara biasa yang dialami oleh mereka-mereka yang mengambil vaksin. Dia demam-demam sikit, pening-pening, itu biasa. Sebab apa? Doktor sendiri memaklumkan kepada saya waktu di pusat pengambilan vaksin, ini adalah perkara normal dan sekiranya anda mengalami gejala-gejala tersebut, doktor meminta saya untuk mengambil Panadol, dan itu benda-benda yang tak perlu dibimbangkan. Jadi tuan-tuan jangan risau, sahabat-sahabat di luar jangan risau, jangan takut sangat untuk mengambil vaksin. Sebab apa? Kita berhak dan kita boleh refer kepada doktor sekiranya kesan vaksin itu terlampau teruk ataupun membuatkan kita tak mampu bangun seharian. Tapi rasanya tak ada pun macam tu. Cuma tadi saya terpanggil Tuan Azfar ada sebut tentang ada mereka yang meninggal, betul? Ya, betul. Jadi kita sebenarnya ada mereka yang meninggal, ada sebenarnya peratus yang meninggal tu kita tengok mungkin mereka ada komplikasi lain dan kebanyakannya
mereka yang dah ambil vaksin ni, saya percaya kita tengok ada yang cuba dakwahkan bila ambil vaksin ni hidup 2 tahun je. Kemudian meninggal. Itu kita tak tahu macam mana dia boleh dapat detect umur manusia tu. Bahkan dia boleh jangka. Kiranya dia macam dia ambil tugas malaikat ke apa. Okay. Dia boleh tahu 2 tahun je kamu hidup. Okey, maksudnya kita yalah, yang itu mungkin tidak boleh dipercayai lah. Cuma maksudnya yang menyebabkan kematian tu mungkin ada, tapi disebabkan oleh komplikasi lain lah. Ya betul. Yang tu mungkin disebabkan komplikasi lain. Dan golongan-golongan yang cuba mendakwahkan bahawa vaksin ni menyebabkan kepada kematian, sebenarnya kita minta mereka berhenti untuk sebarkan maklumat ni. Sebab apa? Sebab kita diberikan pihak yang berautoriti seperti doktor, nurse di kawasan-kawasan pusat pengambilan vaksin. Jadi tak perlu risau. Kita boleh dapatkan nasihat, boleh dapatkan garis panduan, bahkan kita boleh tanya saja apa-apa kepada mereka untuk mendapatkan garis panduan yang sebetul-betulnya. Jadi tak perlu takut, tak perlu risau. InsyaAllah kerajaan cuba bantu kita, bahkan bukan untuk vaksin saja, bahkan memberikan pihak-pihak autoriti untuk memberikan guideline kepada kita. Okey, terima kasih Hadian. Jadi maksudnya benda-benda tu side effect tu mungkin ada, tapi tidaklah berpanjangan dan disebabkan tindak balas antara vaksin dan juga tubuh badan manusia tu sendirilah. Okey, macam saya ni, saya dapat satu soalan. Okey, seperti saya sendiri, saya telah pun mendaftarkan untuk mendapatkan suntikan vaksin, tapi masih lagi tak dipanggil. Agak-agak dia, kenapa proses tu agak lambat untuk orang macam saya lah, orang-orang biasa yang bukan frontline. Frontline. Sebenarnya vaksin ni kita apa tu yang kerajaan usahakan supaya diberikan kepada pihak-pihak yang berautoriti dahulu. Pertama mereka-mereka yang berada di barisan hadapan lah, yang sedang bertarung dan berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita tengok vaksin ni diberikan secara berperingkat. Ada yang warga emas dapat dulu, warga mereka-mereka yang OKU dapat dulu. Bahkan kita tengok golongan-golongan muda dan golongan-golongan yang golongan-golongan muda lah, kita tengok sekarang ni dapat vaksin ni lambat. Kan? Kita sebenarnya dia bukan lambat. Sebenarnya mereka akan dapat juga. Cuma keutamaan diberikan kepada warga emas, frontliner, dan kita faham ada yang runsing, ada yang takut. Sebab apa? Permohonan vaksinnya masih belum lagi mendapat jawapan. Sebenarnya ada jawapan. Cuma kita perlu pergi kepada berdasarkan pengetahuan saya, sebenarnya kita boleh buat aduan sekiranya permohonan kita sudah diterima. Cuma kita tak dapat tahu lagi temu janji vaksin tu bila. Kalau boleh kita semak setiap hari kat MySejahtera, dan kemudian di bahagian kawasan MySejahtera tu ada satu penyataan help desk, dan situ kita boleh tanya dan kita boleh minta supaya jawapan kita diberikan bila. Jadi jangan risau, insyaAllah semua orang akan diberikan vaksin. Kerajaan sedang berusaha untuk menghadirkan vaksin di negara kita. Jangan rasa gusar, jangan rasa kenapa aku tak dipilih, sebenarnya kita diberikan vaksin ni mengikut planning kerajaan, dan yang tak perlu kita risaukan. Semua orang akan dapat vaksin, yakin insyaAllah. Bagi saya, mungkin tuan sendiri perlu insyaAllah mungkin ada talian hotline yang perlu kita call, dan talian-talian ni mungkin akan sedikit membantu kita. Seperti Kementerian Kesihatan sendiri ada memberitahu maklum bahawa talian-talian yang siapa yang perlu dihubungi, pihak autoriti mana yang perlu dihubungi sekiranya vaksin kita ni belum lagi mendapat jawapan.
Okey, baik. Maksudnya kena sentiasa update sendirilah ya. Kita Ya, sini kena sentiasa rajin update. bertanya lah untuk Ha. dapat. Okey, ada satu soalan. Adakah bayi ataupun anak kecil boleh mengambil vaksin? Ini satu soalan daripada penonton kita lah pada hari ini. Bagi saya setakat ni setakat hari ini saya belum lagi mendapat tahu bahawa, dan kita tahu bahawa umur 18 tahun sebenarnya belum lagi boleh mengambil vaksin. Betul tak Tuan Asfar? Sebab Umur saya 18 tahun. sebagai bawah 18 tahun semuanya tak perlu ambil vaksin lagi. Yang itu kalau untuk vaksin COVID saya tak tahulah. Ah, Tapi kalau vaksin-vaksin yang lain sebenarnya sejak daripada baby lagi lah dah kena ambil. betul. Untuk vaksin COVID, mereka yang bawah umur 18 tahun, setakat pengetahuan saya sampai hari ini mereka tak perlu ambil vaksin lagi. Tetapi kalau vaksin-vaksin yang lain tu diperlukanlah untuk diambil, dan kita perlu ambil sebenarnya supaya untuk kesejahteraan dan kesihatan baby. Okey, mungkin ada soalan lain daripada penonton kita selepas ini. Cuma saya sementara nak menunggukan soalan daripada kita punya penonton. Kita nak tanya kepada saudara Hadiah untuk menceritakan sedikit pengalaman sebagai sukarelawan. Sebab asalnya kita ni orang biasa. Kita bukannya doktor, bukannya tangan hospital yang agak mahir dalam bidang perubatan ni. Tapi kita dah menceburkan diri sebagai sukarelawan. Apa tugas, apa pengalaman manis, pengalaman pahit dan sebagainya. Boleh tak saudara Hadiah ceritakan pengalaman? Alhamdulillah, pengalaman saya sewaktu di COVID Assessment Center di Bandar Mahkota Ceras. Saya bertugas dengan sukarelawan lain juga. Ada beberapa sahabat-sahabat saya dan kami bertugas bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana di situ ada doktor, MA, nurse, bahkan mereka-mereka yang bertugas sebelum ini di kawasan di hospital-hospital juga turut ditempatkan di kawasan situ. Saya tanya ada pengalaman-pengalaman doktor tu, dia kata dia dah setahun setengah dah buat kerja ni. Dah hampir setahun dah. Sebab kalau kita tengok COVID-19 ni waktu awal hangat-hangat diperkatakan setahun dia setengah macam tu hampir setahun setengah, ada hampir setahun setengah berkhidmat di dalam bidang frontliner COVID-19 ni. Okey, dia duduk Kalau dekat kita situ tahu ke ataupun balik? apa? Maknanya dia 24 jam duduk dekat center tu ke ataupun dia ada shift juga macam kerja biasa? Bagi waktu saya tanya bahagian-bahagian, sebenarnya ada shift-shift yang diperlukan seperti doktor dan nurse tu, mereka terpaksa bertukar-tukar shift. Dan kita tahu waktu pandemik awal-awal melanda dekat Malaysia ni, semua rakyat Malaysia sangat-sangat risau dan mereka berkongsi bahawa saat-saat tu macam mana saya sendiri yang ajukan soalan ni. Doktor setahun setengah ke pakai PPE ni kan, hampir setahun ni pakai PPE je ke kan. Lepas tu doktor cakap memang ni lah pakaian kami. Sebab apa, benda ni dia salah satu ikhtiar untuk kita menghindarkan COVID dijangkiti kepada kita. Dan saya sendiri mendapat tahu bahawa dalam pakaian PPE tu juga dia ada set-set yang telah disediakan. Set A, set B, set C, sampai macam tu sekali. Jadi baru kita tahu Sangat mereka yang pakai lah. PPE, maksudnya mereka yang pakai PPE ni tak semua. Okey, PPE ni ada bahagian-bahagian dia, set A, set B, set C. Kalau kita yang berhadapan dengan dan menghandle yang menguruskan pasien COVID-19 ni, mereka perlu memakai set C. Dan kalau dan mereka perlu memakai bahkan mereka perlu memakai pelitup muka N95 sewaktu berurusan dengan pasien COVID-19 ni. N95 tu maksudnya 95% berkesan lah. N95 tu N95 tu maksudnya
nama kepada pelitup muka tu. Adalah nama dia lah. Bukannya maksudnya dia punya apa nama tu, fungsi dia tu sehingga 95% bukan. Itu kita tanya doktor lah, sebab yang kita tahu pelitup muka ni ada macam jenis fabric, kemudian yang biasa kita pakai, kemudian N95, macam-macam. Cuma mereka ni dikhususkan N95 ni untuk berhadapan dan menguruskan pasien-pasien COVID supaya mereka tidak dijangkiti lah. Itu berdasarkan perkongsian daripada barisan-barisan hadapan sewaktu saya bertugas di COVID Assessment Center. Macam mana dengan waktu rehat ke, waktu makan ke dan sebagainya? Ada apa jumpa dengan sukarelawan yang lain ke? Boleh ceritakan lagi. Kalau waktu rehat memang kita kena doffing lah. Sebelum rehat tu, sebelum kita tanggalkan PPE tu, kita kena doffing, kena hand sanitize, kemudian dicabut satu-satu. Bahkan setiap satu step tu dia ada step-step dia. Sebelum cabut ni kena buat apa, next step kena buat apa. Kita akan memakai 2 glove Bahkan setiap satu glove kita dah buka, kemudian kita sanitize. Nak buka face shield pun kena sanitize. Nak buka baju tu pun kena sanitize juga. Sebelum buka, sanitize. Kemudian nak buka next step, kena sanitize. Bahkan sampai macam tu sekali, mereka teliti. Kita lihat bahagian-bahagian frontliner kita ni, mereka sangat teliti di dalam sudut menghandle pasien COVID-19. Ya, itu dia punya prosedur lah. Maksudnya prosedur orang kata supaya tidak berlaku pencemaran silang lah. Ya betul. Ya, betul Sebelum mereka ni lah, sebelum mereka rehat, dia ada satu doffing. Kita panggil doffing ya. Okey, kita nak jawab, kita dapat satu soalan daripada audiens kita. Okey, jika saya mempunyai keadaan berikut, sedang menerima atau telah menerima rawatan-rawatan berikut, bolehkah saya menerima vaksin seperti penyakit akut yang teruk, penyakit kronik yang teruk, alahan dan demam, kencing manis, kejang, epilepsi, ensefalopati dan juga penyakit mental atau sejarah keluarga penyakit mental, mungkin penat atau menderita jelas. Ini lah maksudnya penyakit yang kronik. Penyakit-penyakit yang dinyatakan. Terima kasih pertama sekali terima kasih kepada mereka yang bertanya. Kita tahu dekat tak semua rakyat Malaysia ni ada, kadang-kadang ni ada sejarah-sejarah penyakit-penyakit je. Tapi tak semualah, segelintir je. Mungkin ada yang penyakit darah tinggi, kencing manis. Tapi jangan risau. Apa yang saya boleh katakan, tuan dan puan yang bertanyakan soalan ni boleh mendapatkan nasihat daripada doktor yang telah dikhususkan di bahagian pusat pengambilan vaksin. Tak perlu rasa ragu, tak perlu rasa risau, kerana setiap garis panduan yang diberikan di pusat pengambilan vaksin semua diaturkan oleh pihak-pihak yang berautoriti. So tak perlu risau. Itu bagi pandangan saya. Tapi sama ada boleh ataupun tidak, maafkan saya, itu saya tak boleh jawab lah sebab saya bukan daripada bidang medik. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan, puan kena pergi juga kalau dah dapat temu duga tarikh untuk mengambil vaksin, kena ambil, kena datang dan perlukan nasihat di kawasan pusat pengambilan vaksin yang telah ditetapkan. Benda tu semuanya akan dinilai, ada assessment sebelum mengambil vaksin lah. Benda tu akan dinilai oleh doktor sama ada penyakit sejarah dan sebagainya. Okey, kita sambung balik kepada pengalaman sebagai seorang sukarelawan. Macam mana Hadian mula-mula sekali boleh berminat untuk mengikuti sukarelawan sebagai sukarelawan COVID-19? Boleh tak mula-mula cerita macam mana mendaftarkan diri sebagai sukarelawan, bertindak dan sebagainya? Alhamdulillah kita tahu bahawa kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD, mereka ada memberikan iklan kepada kita supaya memerlukan staf dan memerlukan sukarelawan-sukarelawan yang boleh membantu
di kawasan-kawasan yang telah ditetapkanlah oleh Pusat Kesihatan Daerah PKD. Dan saya mendapat iklan ni sewaktu saya tengah scroll WhatsApp, dan alhamdulillah saya terbaca satu iklan ni. Saya terus daftar. Sebab apa? Sangat penting tenaga-tenaga muda di dalam membantu barisan hadapan. Sebab apa? Banyak sebenarnya. Banyak. Memang kalau kita tak nafikan di Selangor memang banyak kes. Sehingga sehari ada 1,000 kes, 2,000 kes. Bayangkan tenaga-tenaga pekerja di barisan hadapan ni melakukan 24 jam. Kadang-kadang ada mereka yang tak sempat balik rumah pun. Dan kita sangat tersentuh dan perlu rasanya dalam setiap diri tenaga muda ada satu sifat kesukarelawanan tu untuk membantu mereka di barisan hadapan. Sebab apa? Kita ini membuktikan bahawa bukan mereka sahaja yang sedang berusaha, bahkan kita semua sedang berusaha untuk menghindari penyakit-penyakit COVID-19 ini. Itu dari segi penasaran lah. Kemudian tugas sebagai sukarelawan ni, sebenarnya dia bertugas sebagai seperti jururawat ataupun dia banyak bertugas di bahagian pentadbiran sahaja? Sebenarnya waktu kami di COVID Assessment Center, tugas kami untuk melancarkan perjalanan seharian di tempat penilaian COVID itu sendiri. Di mana bukan setakat seorang, dua orang, bahkan sehari kami menerima lebih daripada 500 mereka yang mendaftar lah di COVID Assessment Center tu. Sebenarnya COVID Assessment Center ni adalah tempat di mana mereka yang dah disahkan positif perlu mendapatkan nasihat daripada doktor sama ada mereka ni perlu dikuarantinkan di MAIPS ataupun dikuarantinkan di rumah sendiri. Sebab apa? Kita tahu sendiri yang di MAIPS ni dah penuh, dan bahkan dekat Sungai Buloh pun dah masuk berita mayat-mayat COVID-19 terpaksa disimpan di dalam kontena. Dan kita tahu sendiri bahawa tugas-tugas pentadbiran ni dilakukan oleh mereka yang berjawatan tinggi, namun mereka juga memerlukan orang-orang yang berada di bawah mereka supaya kelancaran supaya segala urusan pada hari itu dipermudahkan. Jadi tugas-tugas kami sewaktu di CSC, kami ni perlu memastikan mereka yang datang, yang hadir, sama ada walk-in ataupun sudah diberitahu dan diberi maklum oleh PKD supaya datang ke kawasan CSC untuk mendaftar dan mendapatkan nasihat. Tugas-tugas kami memastikan mereka ni sudah download apps sekian-sekian supaya data-data dan maklumat yang telah diberikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dicatat dan data-data mereka didapatkanlah, diperoleh. Jadi tugas-tugas kami ni hanya untuk melancarkan mereka-mereka mereka-mereka yang sudah positif COVID-19 ni. Kami ni hanya membantu supaya mereka ni beratur. Sebab apa? Yang hadir tu terlampau ramai, sangat-sangat ramai. Seperti apa yang saya katakan tadi, hampir 500 lebih sehari. Dan tugas kami ni untuk memastikan sebab ada yang hadir tu, ada yang daripada warga emas, ada yang OKU. Jadi kita ni nak memberikan laluan dan kemudahan kepada kelancaran kepada mereka yang hadir ni, seperti warga emas, OKU ni kami lah, tenaga kami kena pemudahkan urusan mereka, di mana siapa priority line tu, siapa yang perlu lalu dulu. Dan kita sebagai manusia yang berada di dalam aktiviti sukarelawan ni, kita perlu tahu dan nilai. Dan tugas kami hanyalah untuk melancarkan segala perjalanan mereka pada hari tersebut. Bukan kami yang menilai sama ada mereka berada di MAIPS ataupun tidak. Tugas kami hanya ada yang separuh daripada sukarelawan kami, tugas dia key in data je. Key in data,
tarikh tersebut sehingga tarikh tersebut, dan ada yang tugas kami adalah untuk melancarkan pentadbiran, mana bantu mereka-mereka yang hadir ni, warga emas seperti warga emas, OKU. Itu sajalah tugas-tugas kami. Okey, kita dapat satu soalan lagi. Bolehkah seseorang yang telah dijangkiti COVID-19 menerima vaksin? Bolehkah seseorang yang telah dijangkiti COVID-19 menerima vaksin? Seperti yang kita tahu, sebelum anda mendaftar untuk mendapatkan vaksin, sebenarnya kita dah akan ditanya soalan-soalan di kawasan sebelum di kawasan permohonan COVID vaksin lah. Dan ada soalan di mana soalannya berbunyi macam ni, adakah anda pernah dijangkiti COVID-19 dan adakah anda kontak rapat selama 14 hari ini? Semua tu akan ditanya, tuan-tuan, puan-puan jawab dengan jujur. InsyaAllah Kementerian Kesihatan akan memberikan jawapan yang terbaik sama ada tuan-tuan perlu ambil vaksin ataupun tidak. Okey, baik. Itu berkenaan dengan pesakit yang memang kita kata dah sahkan positif, dan kita tanyalah sama ada dia berkelayakan untuk mengambil vaksin atau tidak. Dari segi pengalaman saudara Hadian sendiri, ada tak pernah menghadapi kematian sewaktu menjalankan tugas sebagai sukarelawan? Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Asfa yang bertanya. Pengalaman mereka yang pengalaman sebab kita tahu sekarang angka kematian lebih daripada 50, kadang-kadang 95, kadang-kadang 60, kadang-kadang 70. Dan kita tahu mereka bahkan bukan doktor dan nurse saja yang berada di barisan hadapan, mereka-mereka yang mengendalikan jenazah-jenazah COVID-19 juga sebenarnya kita kena letakkan mereka di kawasan frontliner. Sebab apa? Hari-hari mereka menguruskan jenazah COVID-19. Dan dan setakat ni saya tidak pernah lagi menguruskan jenazah COVID-19. Maaf, pengalaman tu belum lagi saya dapat, tapi insya-Allah mungkin selepas ini saya Okey, minta maaf speaker saya ada masalah sikit. Okey, ada lagi soalan-soalan yang mengatakan adakah kesan sampingan bagi COVID-19? Rasanya tadi kita dah jawab ya, kesan sampingan ni seperti yang Hadian telah pun ceritakan tadi. Ada kesan-kesan dari segi rasa nak demam dan juga lemah-lemah badan semua ya. Dan rasanya itu sahaja soalan-soalan yang telah pun ditanyakan oleh audiens kita pada hari ini. Dan rasanya sebagai seorang sukarelawan, saudara Hadian telah pun menjawab segala yang ditanya dan juga segala kekeliruan berkenaan dengan vaksin pada hari ini telah pun dihuraikan dengan sebaiknya. Jadi terima kasih sekali lagi bagi pihak Dawah Backpacker Malaysia, mengucapkan terima kasih kepada saudara Hadian atas kesudian untuk hadir pada hari ini bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan insya-Allah mungkin kita akan berjumpa lagi, dan mungkin saudara pun masih lagi sibuk sekarang ni. Mungkin hari ni ada bertugas ke sebagai sukarelawan di pusat COVID? Alhamdulillah, hari ni tak ada. Hari ni tak ada, hari ni cuti ya. Ya, okey. Tapi masih lagi lah bertindak sebagai sukarelawan lah mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi rasanya itu sahaja daripada pagi ini daripada Dawah Backpackers, bawakan kepada anda pengalaman seorang sukarelawan COVID-19 yang sekarang ni masih lagi berkhidmat di COVID Assessment Center Ampang
Baik, kita akan bawakan lagi tajuk yang akan datang di live yang akan datang. Terima kasih kepada saudara hadian dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di live yang seterusnya. Dan saya sudahi live kita pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.